Assalamualaikum. Sekejap Jadi anda harus tinggal di flat tersebut selama 5 tahun sebelum boleh jual ataupun disewakan lah. Tetapi ini yang ingin kami kongsikan. Okey, grant yang telah diberikan tertakluk pada eligibility dan rules lah undang-undang yang berikut. Jadi dia ada fine print actually kat bawah tu. Jika anda ingin this copy, just di PM us, kita akan beri anda this copy. Jika anda melihat di sini kami ingin perjelaskan saya baca dulu dalam bahasa Inggeris. Tapi Nizam, sebelum tu kita nak cakap sikit tentang grant tersebut yang kita katakan. Kerana grant ini semua especially EHG, Enhanced Housing Grant, kan, kalau anda eligible to use this grant, dia tengok juga rumah yang anda pilih. Kalau rumah anda tu terlampau lama, kan, grant ni akan di-prorate mengikut usia. Sebenarnya ialah grant dan HLE ni tertakluk pada balance list of the flat that you are buying. Kita tak nak masuk into detail, tetapi kita ambil secara general. Jika anda beli rumah yang anda boleh gunakan sepenuhnya CPF, ini anda harus tahu. Kalau anda beli rumah lama, anda seorang yang muda beli rumah lama, itu kontak kami dahulu supaya kami beri penjelasan sebelum anda buat apa-apa keputusan. Tetapi apa yang ingin kami perjelaskan pada malam ini ialah yang telah saya highlight ini. Let me read. Read. If the new or resale flat is subsequently sold, maknanya setelah anda mendapatkan grant, tinggal selama 5 tahun dan anda ingin menjual flat yang telah anda beli, the first 60,000 of the housing grant, 60,000 pertama of the grant yang telah anda dapat will be credited to CPF OA. Maksudnya dia akan dikembalikan kepada CPF OA anda supaya anda boleh gunakan untuk pembelian seterusnya. Tetapi the remaining housing grant received will be credited to the CPF Special Retirement Account. So jika anda belum 55 tahun, baki grant yang telah anda dapat beserta interest akan dimasukkan kepada account special anda. Dan juga MediSave account in equal portion. Jadi dia akan peruntukkan special account dan MediSave. Important statement yang paling akhir ni, this will help Singaporean with the housing, healthcare and retirement needs in a holistic way. So pemerintah dengan tidak secara langsung beri anda grant, tetapi secara tidak langsung bila anda jual, ia akan peruntukkan sebahagian daripada grant yang telah anda enjoy itu untuk SA, RA ataupun MediSave. Ini anda harus faham. Sebelum tu baca ini. So yang the grant, housing grant first 60,000 ni termasuk proximity housing grant dan enhanced housing grant. That means yang kita cakap tu yang 20-30 ribu tu, dan juga EHG yang sebanyak 80,000. Jadi total actually about 110,000 lah. Paling banyak orang ambil 110,000. Then out of the 110,000 tu, the first 60,000 anda boleh pulang ke OA untuk pakai untuk rumah. Tapi yang balance-nya, that means 50,000 akan dibagikan kembali kepada MediSave dan special account anda. Ini jika anda menjual rumah anda. Jika anda tak jual, dia punya grant tu memang tak akan diperuntukkan lah, kerana masih belum. Ni 60,000 ni untuk yang family. That means anda husband and wife atau child and mother, that kind of thing, 60,000. Tapi kalau anda ada singles grant, dia separuh lah. That means satu orang kena letak tepi 30,000. So kalau misalnya tadi saya cakap kan, just now 115 ke apa tu, divide by 2, right? Satu orang 57,500 kan. So kalau let's say anda telah gunakan grant sebanyak ini, that means 30,000 anda boleh gunakan untuk rumah yang seterusnya. 30,000 will be parked into your OA. Then the balance, that means 27,500 ni akan dibagi dua. Okay, so that means if let's say I minus 30,000, okay, 27,500 ni anda bagi dua lah. 13,750 akan masuk ke special account,
dan lagi separuhnya 13,750 ni akan masuk ke MediSave. Kenapa begitu sebenarnya anda harus tahu wang CPF ni diadakan untuk memprotect membina retirement fund anda. Tetapi pemerintah memberi kita kelonggaran untuk menggunakan sebagai batu locatan untuk kita membeli rumah. Bukan bantu locatan ni, batu locatan. Untuk membantu sebagai batu. So membantu kita lah. Tapi apa yang boleh kita rumuskan? The figures might sound very confusing, tetapi apa yang anda harus tahu bila anda gunakan grant, enhanced grant dan proximity housing grant, bila anda ingin menjual rumah anda dalam jangka masa 5 tahun ataupun lebih, sebahagian daripada grant itu akan dikembalikan kepada bukan OA tetapi SA dan MediSave. Tak semuanya yang grant anda nak gunakan boleh digunakan untuk pembelian seterusnya. Kalau anda fikirkan balik kembali apa yang CPF anda gunakan, bila anda jual rumah itu, anda harus pulang kebalik ke CPF dengan interest. Pasal duit CPF ni sebenarnya duit pinjaman kita lah. Daripada retirement fund kita pinjam untuk beli rumah. Tapi bila kita jual, kita kena pulangkan balik ke kita punya CPF dengan interest. Jadi itu memang seharusnya rule number 1. Tapi dengan adanya EHG dan sebagainya, pemerintah telah ada satu undang-undang mengatakan yang anda harus ambil sebahagian dari grant yang diberikan yang anda telah enjoy untuk top up you punya special account dan MediSave, kerana ni adalah satu benda yang penting. Pasal special account itu boleh menjana interest yang lebih untuk menampung you punya retirement fund sum. Bila anda lebih penting untuk retirement lah, dan MediSave untuk penggunaan perubatan. Jadi ini ada satu yang benda yang baik sekali saya rasa. Cuma anda harus prepare, kerana jika anda beli rumah sebelum 2015, enjoy all the grant, anda tidak tertakluk pada this ruling. Jadi apa yang grant yang telah anda dapat, dan jika anda jual rumah, ia kembali pada CPF anda secara mutlak. Ia akan kembali semuanya kepada OA anda termasuk interest. Tetapi jika anda beli rumah selepas 2015 dan mengambil grant yang telah kami katakan tadi, anda tertakluk pada syarat-syarat dini. Jadi Nizam, balik kepada soalan tu, adakah grant yang kami ambil harus dibayar balik? Technically No, actually tidak. Grant yang anda ambil dari CPF atau pemerintah, anda tidak harus bayar balik ke pemerintah atau ke HDB. Harus, tak perlu. Tidak perlu. Actually balik ke akaun anda, CPF akaun anda lah. So dia tak ada bayar balik lah. Bayar balik jika anda terdengar cakap kedai kopi yang cakap, kau ambil grant nanti government ambil balik, tu salah. Itu dusta, itu bid'ah. Jangan dengar kedai kopi. Bagus sekarang tak boleh pergi kedai kopi, jadi tak dengar tentang benda-benda negatif ni. Betul-betul. Saya sangat suka tentang. Tapi kita ada rumusan jugalah apa yang baik dan apa yang tak baik. Dan jika anda adalah pasangan yang ambil sepenuhnya, yang cantik kita nampak about 160,000, apa yang anda harus buat, dan yang kita telah nasihatkan kepada pasangan-pasangan yang baru yang daripada rumah sewa kan, mungkin orang tangga gaji rendah, mereka telah ambil lebih banyak grant dari pemerintah. Kami telah memberi mereka nasihat-nasihat yang lebih berkesan untuk plan forward for the next 5 years. Kerana sekarang anda tak akan not affected yet, because you will see, anda boleh nampak dalam statement anda public withdrawal housing anda in 2024 onwards. Sekarang kalau anda check, memang tak ada nampak berapa nak kena letak dan sebagainya. Tapi in 2024, tahun 2024 ke atas, anda akan nampak pertukaran dalam statement anda tentang apa yang kita bincangkan di sini. Jadi baiklah. Mungkin kalau terlalu confusing, jangan takut, jangan risau, jangan gusar. You can always that means 2024
nak jual rumah. Saya rasa jangan cakap, nanti mabuk 2024 tu kalau nak jual barulah kita boleh bincang lebih terperinci lah. Tapi sekarang saya nak cakap something ni, Zam. Sebelum tu saya nak cakap dulu. Awak cakap je, saya pula nak cakap. Okey, awak cakap. So, jadi apa yang kita ingin tekankan ialah perancangan. Walaupun anda telah ambil grant sebanyak yang apa yang telah anda boleh layak, anda harus buat perancangan dari segi pembayaran bulanan, dari segi simpanan, dan dari segi perancangan yang kehadapan lah. Important, especially jika anda beli rumah resale HDB yang lama, yang telah mungkin usia 30 tahun. Jadi anda tahu yang harga HDB tak akan melambung naik. Walaupun pada saat ini kita bincang ni, harga HDB adalah mungkin tertinggi sejak 10 tahun yang lalu. Tetapi masa depan kita tak tahu. Jadi kita harus buat perancangan, kerana macam Niza cakap tadi, duit CPF ni ialah duit retirement kita. Jadi kita tidak rancang dengan betul. Pembayaran rumah terlalu bergantung pada CPF untuk bayar rumah, dan saya rasa anda akan berada di situasi yang kurang enak lah, kata orang Jawa, kurang enak bila anda ingin menjual rumah ataupun bila anda turn 55. Important. Jadi bagaimana kita harus mengatasinya, atau bagaimana? Atau cara-cara kita membayar duit rumah kita bulanan yang terbaik. Macam mana? Silakan. Jadi kalau pada pasangan-pasangan muda di sana, atau macam kita. Okey. Dah berapa lama kahwin? Baru 2 tahun. Okey, so macam those yang baru kahwin, baru pasangan yang baru beli rumah, anda telah menggunakan banyak CPF, walaupun anda kata taklah Kak, saya pay CPF cuma 10-20 ribu je, tapi anda telah menggunakan banyak grant. Seperti saya katakan yang tadi 160 ribu yang paling tinggi. Kalau anda menggunakan sebanyak itu, anda memang telah gunakan banyak CPF, dan setiap wang CPF yang anda gunakan akan attract what we call accrued interest. Kan? Jadi kalau anda sudah pada permulaannya telah menggunakan banyak CPF, jadi bila anda bayar bulanan pula, jangan guna sepenuhnya CPF juga. Betul. Okey. Tapi Kak, misalnya saya punya CPF masih ada, kenapa harus gunakan wang tunai? Itulah saya cakap kan, wang CPF tu wang pinjaman anda dalam anda punya retirement account. Jadi kalau anda pinjam bank anda mesti balikkan dengan wang CPF tu is bank anda, tapi bank retirement anda. Bank saya, tapi saya tak boleh pegang dululah. Dia actually untuk anda simpan sampai retirement, sampai anda 55 tahun, 65 tahun sebagainya. Tetapi anda telah dah gunakan sekali, tak apa, sebanyak-banyak selepuk tu tapi anda gunakan lagi berbulan-bulan. Jadi kalau anda begitu, kalau anda tinggal rumah tu selama 5 tahun atau lebih, ada yang 10 tahun, 17 tahun, anda akan nampak the problem, masalahnya later. Jadi kita sarankan, nasihat kita yang berkesan ini ialah bayaran bulanan tu harus ditokok dengan wang tunai sedikit. Okay, for example, if you per month you bayar 1,003. Okay, 650. So berapa harus kita tokok tambah dengan, ataupun komponen cash? Terpulang mana yang anda rasa comfortable. Okay, selalunya ialah kalau mula-mula kan agak berat letak 100. Saya bayar 100 tunai, awak pun 100 tunai. Jadi 200 tunai. Jadi imagine 200 wang tunai kali 12 bulan kali 5 tahun. Secara tak diam-diam anda telah meletak 12,000 wang tunai ke dalam rumah. Kalau anda telah letak wang tunai 12,000, bermaksud anda pun tidak memakai wang CPF 12,000. Betul. So it's a two-way thing. You actually pay cash to down pay your house 12,000. At the same time, 12,000 wang CPF anda tidak gunakan. Dan wang ini, CPF ini akan menjana interest. Okay, either 2.5% atau kalau yang melebihi can be about 4% dan sebagainya. So itu adalah savings, actually double savings. Wang yang anda tunai tapi at the same time, pasal apa tahu, jika anda gunakan HDB loan pun ada interest tapi tu kita jangan cakap pasal yang kena bayar lah. Kena bayar, hutang tu memang kena bayar. Tapi maksud saya, cash ini kalau anda tak letak dalam rumah, apa yang anda gunakan? Saya baru cakap $200 saja.
ni dalam jangka masa 5 tahun 12,000. Satu hari makan pun ada yang $100 dah pakai. Makan apa tu? McDonald 10 orang makan. Betul McDonald. Kan? Tak bercakap McDonald. Okey. Nasi Padang. Nasi Padang mahal kan? $10. Okey, apa yang kita ingin tekankan ialah dengan bayaran wang tunai, sebahagian daripada bayaran pinjaman bulanan harus diperuntukkan cash lah. Jadi anda dapat satu down pay sedikit demi sedikit loan yang telah anda ambil. Kerana apa tahu selalu bila kita buat presentation, bila pasal kebanyakan orang tak akan check statement outstanding loan every day, ataupun bila-bila masa bila nak jual baru nak tengok. Jadi bila diorang tengok, Nizam, kenapa masih loan saya dah tinggal 5 tahun ataupun dah tinggal 10 tahun, loan saya macam tak berganjak. Itu kerana terlalu banyak gunakan CPF.